A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, hari ini kita terus pergi, kita pun dah dalam Ramadan yang ke-7, jadi kita masuk kepada muka surat yang ke-7 dalam muka mushaf latihan. Bagi yang dah ada buku, jadi ni kan pada muka surat 7 lah, sama macam dalam Quran. Kalau yang dah rasa dah confident lah, maknanya dah boleh kan, boleh terus cuba terjemah, walaupun kalau tak buka mic ke apa, nak buka pun tak ada masalah. Boleh terus gunakan Mushaf Madinah. Maknanya saya guna mushaf latihan, tapi bagi yang dah pernah buat nak cuba ya, dalam mushaf Madinah tu maksudnya yang ni, yang tak ada warna ni. Muka surat 7. Kita nak masuk ayat ni. Tapi untuk kelas kita ni, kita yang direkod ni adalah menggunakan mushaf latihan yang dibekalkan dalam set buku Nahwu Ringkas. Baik, kan siapa nak cuba buat ayat 38? Bacakan ayat dan terus terjemah mengikut kaedah. Hari ni Kak Lah lah dulu. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Baik, alhamdulillah. Teruskan. Telah berkata oleh kami, Ya. turunlah oleh kamu daripadanya Ya. dalam keadaan kesemuanya. Right. Maka adapun jika je kat sini. maka jika dalam buku adapun Okay, okey boleh tak juga. boleh okey tak nampak pen teacher. Ya. Okay. Okey. Maka jika ia datang sungguh akan kamu daripadaku oleh petunjuk, Ya. maka orang yang telah mengikuti oleh ia akan petunjuk daripadaku, maka tiada ketakutan atas mereka dan tidak mereka bersedih hati. Ya, betul. Alhamdulillah. Dapat ni yang tu? Semua orang faham. Telah berkata oleh kami, turunlah oleh kamu. Mana dapat kamu tu? Wow. Minha, min daripadanya, jami'an. Kenapa tambah dalam keadaan? Sebab di bawah ni kod dia kata hal. Bila hal, dia mansub tapi kita sebut dalam keadaan. Maknanya kita berbual dalam kurungan, dalam keadaan kesemuanya. Maka jika ia datang, sungguh akan kami. Ini yang kita belajar malam tadi tu. Kalau siapa masuk modul 2, fi'il mudhari' majzum. Tapi dia ni dah bersambung dengan huruf taukid. Jadi bila ada taukid tu, nun tu tambah sungguh. Maka jika ia datang, sungguh akan kamu daripadaku oleh petunjuk, oleh suatu petunjuk. Maknanya daripada Allah, maka sesiapa yang telah mengikuti oleh ia akan petunjuk daripadaku, maka tiada ketakutan atas mereka dan tidak mereka bersedih hati. Perhatikan yang ni. Ini adalah la nafiyah. Dia bukan la nafiyah lil jins. Kalau la nafiyah lil jins je, ini mesti akan jadi
khaufu ni akan jadi baris fathah macam tu. Tapi sekarang kita tak boleh letak sebarang sebab dia bukan nafiah lil jins tapi biasalah nafiah yang memberi maksud tidak. Ataupun bila dia ikut ingat isim macam ni kita kata tiada. Yang sesuai tiada. Tiada ketakutan atas mereka dan tidak mereka bersedih hati. Okey, sambung ayat 39. Siapa nak cuba buat? Kak Am. Cuba Baik. Satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Terus. Lazi Wa. dan dan orang-orang yang kafir yang telah ingkar oleh mereka Ya. Wa. dan Kadzabu. telah mendustakan oleh mereka Bi. kepada Ya. ayat-ayat daripada kami. Betul. Ulaika. Mereka Itu. mereka itu Hmm. adalah penghuni-penghuni bagi neraka. Betul. Hum, mereka di dalamnya Ya. orang-orang yang kekal. Tambah adalah. Sebab dia khabar. Betul. Ya. Adalah Orang-orang orang yang kekal. ya, ahsanti. Alhamdulillah. Dan orang-orang yang telah ingkar oleh mereka dan telah mendustakan oleh mereka kepada ayat-ayat bagi kami, mereka itu adalah penghuni-penghuni bagi neraka. Mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. Ini kita tak payah mafhum pun kita dah dapat mesej, betul tak? Kita tak payah tukar pun. Maknanya kedudukan ayat ke perkataan, betul tak? Betul? Dapat mesej terus? Dapat. Dapat. Macam itulah maknanya tentulah tak sama kan. Kita Alhamdulillah. Kita dapat sikit ke, terdapat banyak ke. Kita dah dapat. Macam kata sahabat kita tulis dekat dalam grup tadi tu. Kita lebih baik daripada kita yang semalam. InsyaAllah. Baik. Ayat 40. Siapa nak cuba? Ayat dalam ni banyak ayat tapi pendek-pendek. Dan agak senang jugalah bagi saya. Page ni antara page yang senang. Okay, siapa nak cuba ayat 40? Siapa ada ni? Kak Noraini. Boleh? Ke kat luar? Kalau tak boleh, tak apa. Siapa nak cuba? Saya cubalah Ustaz. Siapa tu? Assalamualaikum. Syida. Okey, Syida. Silakan. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ni teruskan. Wahai keturunan Bani Israel, Bagi Israel. bagi Israel, Mhm. ingatlah oleh kamu Ya. akan nikmat yang Kita tinggal. telah Akan nikmat. nikmat Ya tu. Dari. daripada Aku. aku Okey. Allati. yang Yang. An'amtu. telah diberikan nikmat oleh Memberi. telah memberikan nikmat oleh aku Oleh aku. atas mereka, Assalamualaikum. atas kamu, Atas atas kamu. kamu. Wa. Ni fi'il amar. Wa. dan Mhm. penuhilah oleh mereka oleh kamu
oleh kamu akan dengan dengan ahdi. janji Ya, bagiku. bagiku. Ya, ini aku. Dengan janji bagiku. Bagiku. Sambung. Fi. Fi'il mudhari. Aku penuhi Aku penuhi dengan ahdi. janji Ya, bagi kamu, correct. Bagi kamu. janji bagi kamu dan Dan hanya hanya kepadaku, hanya kepadaku, ya boleh juga. Hanya aku ataupun hanya aku. maka Maka takutilah mhm, oleh kamu ya, akan aku ya akan daku. Ada ni kat belakang tu. Akan daku. Macam kalau di kat belakang bahasa Melayu tu selalu letak daku lah. Jadi daku. kalau tak biasa, nak cakap aku pun boleh juga. Sama maksud dia. Okey, kita ulang sikit. Sekali lagi saya ulang. Wahai keturunan bagi Israel. Tapi kalau bila kita jumpa Bani Israel ni, kita tak nak cakap keturunan bagi Israel. Kita cakap macam tu sebab apa? Dia ni kita tahu dia adalah nama tu maksud dia Bani, keturunan lah, anak-anak, cucu Israel. Jadi kita boleh juga terjemahan dia terus saja. Wahai Bani Israel pun boleh. Ya. Ingatlah oleh kamu akan nikmat daripada aku yang telah memberi nikmat oleh aku atas kamu. Dan penuhilah olehmu dengan janji bagiku. Aku akan penuhi dengan janji bagi kamu. Dan aku, maka takutilah oleh kamu akan aku. Ni yang kadang tak perasan ni. Tapi sebab apa kalau fi'il amar dia tak akan boleh ada ni dekat belakang dia kan, irhabun. Jadi ni pun warna hitam, maknanya dia ni aku. Biasa kalau ada kat belakang. Okey. Ustazah nak tanya, kalau Farhabun ni, so kita kira dia as satu kalimah ke kita kira dia as dua kalimah? Ada 3 kat situ. Ada tiga Fa kalimah. satu, ada 3. Fa 1, irhabu 1, ni 1. Satu ada harf, fi'il dan juga isim. Kalau kita nampak dia tengok kat bawah ni pun sama. Maknanya ada huruf ataf, lepas tu ada fi'il amal dan juga ada objek ataupun maf'ulun bih. Kita baca macam nampak satu kan? Tapi sebenarnya ada 3 kalimah. Tiga Itu kalimah. bagus soalan tu. Sebab soalan tu lah yang kita duk belajar tu, kita belajar pecahan kalimah. Maknanya bila kita nampak ni, bila kita dah kenal, kita kenal harf, kita kenal fi'il, kita kenal isim, kita dah tahu dah. Ini sebenarnya satu ayat yang lengkap. Jadi ini maknanya merujuk pada ada 3 kalimah. Ini yang dikatakan pecahan kalimah tu. Bila nampak tu jelas. Kalau tidak kita macam tak tahu ni siapa kat mana kat siapa. Macam itulah maksud saya. Dulu tak tahu, sekarang dah tahu. Kan? Itulah gunanya penggal tu. Penggal tu buat apa? Potong-potong tu untuk pecahkan dia kepada kalimah. Supaya yang panjang-panjang kita nampak. Macam contoh dalam ni kan. Banyaknya. Tapi bila kita kenal kalimah tu, macam ni kita tak tahu nak terjemah. Farhabun ni. Kalau nampak satu ni tak perasan. Tapi bila kita decipher lah. Orang kata kita perhati, kita pecahkan dia kepada kumpulan kalimah tu. Barulah kita boleh terjemah. Maksudnya mudah sikit. Daripada yang panjang kita kecil-kecilkan. Pecah-pecahkan supaya kita boleh terjemah. Bila kita nampak satu baru kita perasan. Saya dah tahulah perkataan ni. Dia macam tu. Macam kalau nampak ni tak perasan. Tapi bila pecahkan, nampak nikmah. Ni nikmah. Kita cakap juga perkataan ni dalam bahasa kita. Macam itulah maksud dia. Bagus. Soalan tu baguslah tu. Tak adalah soalan Syida tu menyebabkan saya teringatlah nak explain ataupun nak kembalikan kepada tujuan kita belajar pecah-pecah kalimah tu. Kenapa nak penggal-penggal? Macam tu. Kadang orang rasa
Boleh ke? Patut ke buat macam tu? Itulah tujuan dia. Portionkan dia. Kita changkan dia. Kecil-kecil-kecil supaya mudahlah kat kita ni yang baru belajar darjah 1 kan? Ya. Ke dah naik darjah 2 dah? Tiga. Okey je. Darjah 1. Saya punya mikrofon ni dia tak ni lah. Macam intermittent. Sat lagi keluar, sat lagi tak keluar. Okey, tapi sekarang dengar kan? Dengar insyaAllah. Ya. Dengar. Baru ganti bateri, tak tahu dia. Tak apa. Okey, teruskan. Siapa nak buat ayat 41? Ya, saya coba. Rusnah Kak sini. Rosnah Kak Rosnah pagi Ya. tadi ada? Ada online je. Ada. For these few days online. Allah, hai. Rindulah saya dengan Kak Rosnah macam ni. Atensi tak ada kawan lah. Ya, I miss you Selamat too. jumpa. Okey. Jom kita sambung. Ayat 41. Bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima Musaddiqal. ma'akum. Musaddiqal lima ma'akum. Musaddiqal Bukan. lima ma'akum. Ya. Wala takunu awwala kafirin bih. Yang ni tertinggal tahu yang saya punya. Semua yang ada kat sini. Ada kan? Saya punya ni yang tak ada. Okay. Saya punya ni yang tak ada. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Ya. Okay, teruskan. Cuma wa Okay. apa dia? Wa. Dan Yang mana boleh Wa. teruskan. Okay. Wa is done. Dan aminu fi'il amal. Okay, it says iman. Berimanlah oleh kamu. Betul. Bi kepada Ya. ma apa yang Ya. anzaltu turun telah menurunkan oleh aku. Ya, betul. And then musaddiqan Ada hal. lima. Okay. Hal. Tadi dah This betul dah. Musaddiqah. Musaddiqan. Jadi dia kata hal. Kalau hal kita tambah. hal. Okay, dalam keadaan. Betul. Dalam Ya. keadaan. And then Musaddiqan ni apa? Yang membenarkan. okay. Okay, ni I belum belajar Ya. the meaning. Baru belajar tambah je kan. Oh, ni dalam keadaan because few sessions already kan. Yes. Kalau hal dalam keadaan. Dia yang membenarkan. Maksud perkataan tu. Saddiq. Musaddiqan. Aha. Okay. Okay. Lima. Bagi ma Ya. apa yang Betul. ma'akum. So Ma'as sabirin. sama. Ya. Bersama. Bersama bagi kamu. Bersama bagi kamu. Wa. Dan Okay. la Jaza. janganlah. Betul. And Takun. then menjadi. Okay. Apa menjadi? KS? Takunu. So KS is kamu. Yes, betul lah. Kamu menjadi awal pertama. Yang pertama-tama. Okay, yang pertama-tama because KBR is it? Pertama-tama tu maksud awala tu. Yang pertama-tama. And then kafirin bih. Ni kafirin ni sebenarnya baris kasrah kan 2. Tapi dia MIL, jadi kita tambah apa? Yang pertama-tama daripada orang yang ingkar. And then
the core word is kafir. Kafir, betul? Okay. Tapi ni seorang. Daripada Orang yang ingkar. Dia orang maksudnya ingkar. seorang yang ingkar ataupun orang yang ingkar. Dia bukan orang-orang yang ingkar. Kalau orang-orang yang ingkar, dia jadi kafirina. Tapi ni awwala kafirin kasratin. Ni Aha. ada mim ni sebab dia jumpa ba kan. Mhm. Okey, maksud dia. Okay. B kepada, Yes, he-nya, betul. kepadanya, Kepadanya. Wa, wa, dan, ya, la, janganlah, ya, and then jual. Okay, because the apa nama, the structure is the same as the ya, betul. before one, like kamu Ah, menjadi, right? kamu. So Ya, this is also kamu menjual. betul. Janganlah kamu menjual. Ini yang semalam kalau kita masuk kelas modul 2 tu, dia buang nun tu. Sebab ada huruf jazam menjadikan nun yang asalnya tashtaruna tu dah tak ada. Tapi dari segi terjemahan sama je. Janganlah kamu menjual. Lagi? B B dengan, dengan and then word yang sebelumnya ayat-ayat ayat-ayat. daripadaku. Betul. Ayat-ayat daripadaku. Lepas tu samanan. Samanan. MSP Okay. tambah Okay. I don't know this meaning. akan. Akan. Samanan ialah harga. Okay. Akan harga. Ni sifat tambah Yang. yang. Sifat Betul. yang Okey, Se- yang se- qalilan. sedikit. Sedikit. This one is from yesterday. This word, right? Sedikit. Harga yang sedikit. Wa Dan dan iya ya. hanya Hanya aku. aku Ha. fa Fattakun. maka Maka. itakuni. Ada 3 juga perkataan kat situ. Aha. Itakuni. Bertakwalah oleh kamu. Bertakwalah oleh kamu. To me, right? Akan Untuk akan aku. akan daku. Betul. Akan aku. Macam comot lah sikit ni. Tapi kira nak mudahkan juga kan. Dulu-dulu Mak Ji macam mana belajar dengan saya ni? Kena tulis Mak Ji kan? Kena tulis keluar satu-satu. Ini dah saya tulis dekat board. Lepas tu pelajar buat lama lu masanya tu kan. Ni 1 hari je kita dah buat dah sebab dah tulis. Tapi dulu lagi macam susah lah. Jadi kira macam Mak Ji ni dulu pernah buat macam ni. Kena buat. Kalau kata Pak Iya saya ambil sikit je. Ni nak contohkan macam mana. Tulis. Lepas tu katakan ayat tu. Farhabun. Jadi kena keluarkan balik semula ni. Penggal. Fa dekat sini. Irhabu dekat sini. Jadi tulis semula. Fa maka. Lepas tu irhabu. Tu buat balik ni. Kalau salah tulis tu pula. Cikgu betulkan. Takutilah oleh kamu. Buat macam tu. Tu dah tak cukup pula tempat. Takutilah oleh kamu. Lepas tu ni tu kan. Buat kat sini. Ni. Akan aku. Dulu kena tulis macam ni semua. Akan aku, akan kau pula. Akan aku. Tapi kalau Kak Mia suka lagi macam ni, teacher. Silakan. Kalau Kak Am suka, silakan. Saya tak ada masalah kalau orang suka. Tapi kita nampak ni sebagai satu kemudahan. Kalau mudahkan. Kalau rasa macam Kak Am kata semalam kan, bekerja keras lah ni teacher. Masya Allah. Maknanya Kak Am memang suka bekerja keras lagi lah. Tulis, silakan. Tak ada masalah. Tapi kalau saya rasa pula, macam ni lagi senang. Nampak?
Kalau kata Mak Jibibah asah otak. Betul macam itulah. Kadang macam itulah mana-mana yang Allah izinkan. Kita dapat sikit, kita beriman. Kita tambah iman. Zadathum iman. Harapannya kita jadi orang yang bertambahlah keimanan bila kita dah tahu. Okay, macam ayat ni tadi, terjemahan dia apa? Dan berimanlah oleh kamu kepada apa yang telah menurunkan oleh aku dalam keadaan yang membenarkan bagi apa yang bersama bagi kamu. Dan janganlah kamu menjadi akan yang pertama-tama ataupun janganlah kamu menjadi yang pertama-tama daripada orang yang ingkar kepadanya. Dan janganlah kamu menjual dengan ayat-ayat daripadaku akan harga yang sedikit. Dan hanya kepadaku, maka bertakwalah oleh kamu akan daku. Jadi apa maksud yang pertama-tama ni? Apa maksud pertama-tama? Bila sebut pertama-tama ni maksud dia apa? Yang pertama-tama engkar tu maksud dia apa? Dia bukan yang pertama sebab kita memang takkan jadi orang pertama engkar. Kita juga bukan jadi pertama yang beriman. Yang bersegera. Dia bersegera kepada keingkaran. Dan boleh juga kita disuruh bersegera kepada kebaikan. Macam tu. Itu maksud awala tu bersegera. Belum apa-apa dah bantah. Yeah, Bersegera kepada keingkaran lah tu. yeah. Belum tahu cerita. Baik, sambung. Ayat 42. Siapa nak buat? Kak Aini. Sekejap, boleh tak saya tengok sekejap siapa yang ada di online ni? Ke yang dalam dewan ni nak buat? Dalam kelas. Saya panggil lah. Saya panggil Kak Nah. Boleh Kak Nah? Kak Nah ada dekat dalam online ni. Ayat 42. Cuba Kak Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Dan janganlah kamu mencampur aduk akan kebenaran dengan kebatilan, dan kamu menyembunyikan akan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau dia lancar tu tak payahlah tulis-tulis kan? Ke ada perlu tulis? Okey, yang lain macam mana? Boleh. Maksudnya macam tu. Ada yang dah boleh gunakan kod-kod di bawah ni jadi dia tak perlu lagi tulis-tulis tu. Makna terus nampak dekat sini. Kalau tak ingat, KS ni siapa Siapa ni? Ni tahu fa'il, mudhari', majzum. Janganlah. Jangan siapa yang jangan campur aduk ni. Janganlah kamu ke engkau. Jadi kat bawah ni ada tulis KS. Maknanya janganlah kamu mencampur adukkan. Jadi al-haqqa akan kebenaran itu dengan kebatilan. Dan kamu menyembunyikan akan kebenaran itu sedangkan kamu mengetahui. Kenapa cakap sedangkan? Sebab kat bawah ni kata waw ni adalah waw hal. Waw ni waw hal. Ya? Makcik faham tak yang tu? Boleh Makcik? Ni waw ni Makcik? Wa antum. Bukan yang bawah. Wa antum ta'lamun kat bawah ni. Kalau Makcik tengok skrin sekejap. Ni kan ada tulis hal tu. Bila kata waw tu hal, terjemahan dia ialah sedangkan. Macam tu. Ustazah, apa erti batil? Batil lah macam kita cakap kebatilan, kepalsuan. Oh, kepalsuan. Ya. Okay. Batal lain sikit. Batal pun kata dasar dia sama. Batil. Palsu. Tapi yang ni maksud dia kepalsuan Kepalsuan. Kebatilan. Selain daripada batil, kita macam cakap juga kebatilan kan? Bahasa Inggeris apa? Bahasa Inggeris kebatilan yang false. Falsehood. Kalau al-haq ni truth. Dengan falsehood. Falsehood. Okey, sambung. Ayat 43. Siapa nak buat? Cuba Kak Zu. Online. Boleh Kak Zu? Adakah Kak Zu dalam keadaan yang boleh nak jawab? Atau tak boleh, tak apa je.
Panggil je. Tak boleh lah teacher. Boleh? Ha? Tak boleh. Baca je lah. Baca pun sebab skrin saya tak jelas. Oh, okey. Ayat 43 ni. Okey. Tak apa. Jadi yang ni siapa nak buat? Mak Ji. Baca je dulu. Mak Ji ambil mikrofon ni tolong. Ada anak. Ambilkan bagi atuk. Nenek. 43. Ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya. Okey, cuba satu-satu. Saya bimbing. Mak Ji pegang je mikrofon tu. Wa Wa. Dan aqimu dia fi'il amar, jadi kita tambah lah. Dirikanlah. Dirikanlah oleh kamu Ya, betul. As-salata. akan Akan solat. Wa dan tunai. Jadi tunai sama. tunaikanlah Betul. oleh kamu Ya. Oleh kamu akan zakat. akan zakat. Akan tu bracket. Betul. Wa terus irka'u. Rukuklah oleh kamu Rukuklah oleh kamu. bersama Betul. Bersama bagi bagi orang-orang yang rukuk. orang-orang yang rukuk. Kalau Masya taruh Allah. bagi ni sebab ada alif lam tu ke? Bukan. Sebab ada bawa dia ni mudhafun ilaih. Kalau kita tengok dekat situ MIL. Kalau dalam mushaf latihan ni, Mak Ji nampak MIL tu kita tambah bagi ke P ke li. Okey Sementara tengah belajar, nanti dah faham, dah boleh drop. Tengah belajar nahu, kita letak je dulu. Okey, Alhamdulillah. Maksud dia apa ayat ni? Dan dirikanlah oleh kamu akan solat, dan tunaikanlah oleh kamu akan zakat, dan rukuklah oleh kamu bersama bagi orang-orang yang rukuk. Okey. Alhamdulillah. Ayat ni pun memang straightforward juga. Terus dapat perintah, terus dapat buat. Okey, ayat 44 siapa nak cuba? Datin Sri Saya dah cuba. Kan, siapa tu dekat online tu? Saya tu siapa? Tak nampak dengan nama. Saya. Saya, Kak Izan. saya teringat hadis Nabi SAW. Ada satu hadis Nabi tu. Okay. Nabi tu ada orang datang ke rumah dia, ketuk pintu ke macam itulah kan, panggil dia, ya Rasulullah. Siapa tu? Nabi tanya. Dia kata, saya. Lepas tu Nabi kata, saya. Bagilah tahu nama. Maknanya kita ni memang macam tu kan, saya ni. Tapi tak cam, Nabi tak cam. Saya lagilah tak cam. Ni dengan tak nampak ni semua. Siapa tu? Tadi saya pun cakap, tapi ada lagi seorang cakap juga, jadi Tak Kak tahu Izan siapa ya. So Okey, Kak, siapa so satu? I ingat dia nak cakap dia nak dulu, tak apalah. Munah Kak Munah. Kak Munah. Saya? Okey, Kak Munah yang saya tadi tu. Tak, bukan. Bukan. Tak. Saya tapi saya nampak Kak ada Izan. seorang pun cakap. Okey, Kak Izan. Okey, silakan. Tak apa, tak ada masalah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Baik, terus terjemah. Adakah kamu menyuruh Ya. akan manusia Ya. dengan kebajikan Ya. dan kamu melupakan Ya. akan diri-diri kamu, akan diri-diri bagi kamu, Ya. sedangkan kamu membaca Alkitab. Akan Alkitab. Akan Kamu Alkitab. membaca akan Alkitab. Adakah afala? Ada tiga. Adakah maka tidak? Adakah maka tidak
kamu mengerti? Ya, adakah maka tidak kamu mengerti? Alhamdulillah, ahsanti. Baguslah tu. Laju juga kiranya ya. Tapi dia punya goal bukan laju, tapi baguslah tu. Maknanya pace tu okey. Adakah kamu menyuruh akan manusia itu? Yang ini kita boleh juga kata kepada. Adakah kamu menyuruh akan manusia kepada kebajikan? Dan kamu melupai akan diri-diri bagi kamu. Sedangkan kamu membaca akan kitab itu ataupun kamu membaca akan Alkitab, adakah maka tidak kamu mengerti? Faham tak maksud dia? Ni apa Faham. cerita dia? Faham Boleh? Kenapa kamu ni? Kenapa kamu bagaimana? Dia tak cakap bagaimana. Adakah kamu suruh orang lain kepada kebajikan? Dan kamu melupakan diri kamu. Mana kamu tak buat pula. Kamu tak suruh diri kamu suruh orang. Cakap tak serupa bikin. Ya, betul. Sedangkan kamu membaca kitab itu. Kamu pun baca, kamu dengar orang baca, tapi kamu suruh orang, kamu tak buat. Macam itulah cakap tak serupa bikin. You don't walk the talk. You don't walk what you read. Cakap tak serupa bikin. Adakah maka kamu tidak menggunakan akal untuk mengerti? Kalau bahasa kasar dia apa? Kamu tak ada otak ke? Macam tu. Bahasa kasar dia. Tapi kita janganlah buat macam tu kan. Kita baca ayat ni. Adakah maka tidak kamu menggunakan akal? Adakah maka tidak kamu mengerti? Tak faham ke? Macam itulah katanya. Ni ayat tu. Baik, seterusnya ayat 45. Siapa nak buat? Ada chat ke? Ada orang tanya soalan ke tu? Ada, dia bagi tahu je. Oh, okey. Kak Sal. Okey, sambung. Siapa nak buat ayat 45? Come on, Marusa. Kak Maru. Kak Maru suruh buat 2 lah. Tak ada? Tak ada, saya buat lagi lah. Boleh. Teruskan. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan hendaklah kamu Tolong. hendaklah kamu tolong menolong. Bukan hendak yang ni. Ista'in, sin. Ada alif sin ta, kadang-kadang maksud dia meminta. Oh, sin, minta. Sin. Mintalah. Dan Tolonglah. minta tolonglah. Okey. Minta tolonglah oleh kamu dengan kesabaran. Banyak dengar ni. Dan Salat. dengan kesabaran dan solat. Ya. Dan hal itu hal. Hal. Sedangkan Dalam keadaan sebenarnya. dalam keadaan Boleh dalam keadaan boleh. dalam keadaan sesungguhnya sesungguhnya ia solat itulah. Kalau Sesungguhnya kita kata padahal pun boleh juga ni Tadi padahal dalam keadaan apa tadi? Sedangkan padahal sesungguhnya ia la kabiratun, la taukid. benar-benar Benar-benar adalah berat. adalah berat. Betul? Besar, berat boleh. Illa Adalah berat. Kecuali atas ataupun bagi atas orang-orang yang khusyuk. orang-orang yang khusyuk. Macam mana kita tahu dia orang-orang tu? Orang yang ina ni kan? Sebab ada yanun tu. Jamak, menunjukkan jamak. Pagi tadi kita belajar tentang tu. Jadi dia kata apa? Dan mohon pertolonganlah oleh kamu. Mohonlah pertolongan olehmu. Yang mana satu betul? Tak tahu ada? Tak ada. Mohonlah pertolongan oleh kamu. Pun betul juga kalau kita kata macam tu. Atau mohon pertolonganlah.
Mohonlah pertolongan olehmu. Apa beza dengan minta tolonglah? Mohonlah tolong. pertolongan oleh kamu. Dia sepatutnya gitulah. Dengan sabar dan solat. Sedangkan ataupun padahal ada dalam keadaan sesungguhnya ia benar-benar adalah berat kecuali ke atas orang-orang yang khusyuk. Jadi siapa dia orang yang khusyuk? Ini perintah Allah kata kalau nak minta tolong, dan Allah memang suruh kita ni minta tolong. Tapi nak minta tolong tu sabar dan solat. Tak boleh pisahkan solat dengan sabar. Nak solat tu perlu sabar. Nak mendidik anak untuk solat tu kena sabar. Nak sabar tu kena solat. Dia sama juga. Maknanya tak boleh lari. Betul ke? Nak sabar kena solat. Nak solat kena sabar. Sebab apa Allah kata berat. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi siapa dia orang-orang yang khusyuk? Jawapan dia pada ayat 46. Siapa nak cuba buat? Datin Sri nak cuba? Baca je. Kalau tak dapat tu nanti yang seterusnya saya bimbing slowly. Bagi mikrofon kat Datin Sri. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Ya, insya-Allah. Jadi allazina Orang-orang dia sebab dia sifat kan dia macam menerangkan al-khasyiin tu. Jadi iaitu orang-orang yang okey, allazina Kena letak kita ya tahu itu kan. Kena letak ya itu. Iaitu ni sebab dia juga dikira sebagai jumlah tafsiriyah. Maknanya ayat yang menerangkan, mentafsirkan perkataan yang sebelum tu. Dia sifat orang-orang yang khusyuk, yang kalau kita teruskan, kata kita baca terus, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Maknanya dia jadi yang lah atas orang-orang yang khusyuk, yang mereka meyakini bahawasanya boleh juga. Tapi sebab kita berbual perkataan orang-orang yang, jadi iaitu orang-orang yang yazunnuna mereka meyakini anna bahawasanya mereka Bagi mereka. tak perlu sebab dia hukum nasab terus dengan isim, dia bukan mudhafun ilaih. Yang kita tambah bagi tu bila dia mudhaf dan mudhafun ilaih. Okey, mulaqu adalah orang-orang yang menemui. Macam belum pernah jumpa kan? Ni selalu kita jumpa apa? Kita selalu cakap ni perkataan ni tapi dalam bentuk lain. Kita selalu kata ila liqa. menemui. Ila liqa. Liqa tu. Bukan liqa. Orang-orang yang Khabar tu bukan tambah adalah. Tak perlu sebab dia daripada dia khabar kepada Anna tu. Tak payah pun tak apa. Okey. Orang-orang yang menemui. Orang-orang yang menemui tapi dia mudhaf. Sebab selepas dia ada mudhafun ilaih. Mudhaf ni mesti isim cacat. Di mana cacat dia? Mana cacat dia? Sebab dia tak ada nun tu. Dia cacat. Tapi kita tak boleh cakap sama macam malam tadi. Mana asal dia mulaquna tapi tak ada nun jadi dia cacat. Isim nakirah yang cacat dalam bentuk yang untuk jamak tu. Okay, tak apa, don't worry. Selalu kita jumpa mufrad tu mudhaf kan, satu kan. Tapi yang ni kita jumpa dia, pelik pula ada waw. Maknanya dia ni nun tu yang dah buang. Mulaqu, orang-orang yang menemui. Lepas tu bagi Rabbi Tuhan. bagi Tuhan, ya, bagi mereka, bagi Tuhan bagi mereka. Memang maksud dia Tuhan mereka. Tapi kan tapi kita bawa bagi sebab dia mudhafun ilaih. Wa dan bahawasanya bahawasanya hum
Mereka ila kepada, betul Makji. Nya. Ni maknanya Allah lah ni. Ilaihi, kepadanya, huruf besar. Situ je beza kita ni. Bila kita tahu yang ha tu hi ke apa menunjukkan Allah, dan dia akan kita buat bila kita tulis huruf besar. Raji'una. Mereka kembali. Mereka Orang-orang. tak ada. Orang-orang. Orang-orang yang kembali. Ni pun kita selalu sebut ni. Una, betul? Una marfu' lah. Tu kat bawah pun tulis khabar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yes, selalu kita sebut. Kalau orang dah qalu, kata orang Perak. Betul tak Datin Sri? Datin Sri asal orang Perak. Kalau orang Perak, orang utara dia kata kalau orang dah meninggal dah qalu. Betul ke? Sebab perkataan tu dalam ayat tu surah 2 ayat 155. In asabahum musibatun qalu. Orang yang qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ambil qalu je, dah qalu. Adalah juga maknanya kita kan kena nampak benda tu macam satu benda yang positif. Maknanya Sekarang orang dah kita tahulah ni, qalu tu telah berkata oleh mereka. ya, betul. Tapi positifnya apa? Maknanya Quran ni tidaklah asing sangat. Orang kita selalu kita dah guna. Jadi kita kena nampak je lah. Oh, maksudnya mereka telah berkata. Mereka dah qalu. Maksud dia dah qalu apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sebenarnya bukannya mak tu mati je kita cakap Ya, innalillah tu. Dia panggil lafaz tu lafaz istirja'. Maknanya lafaz memohon kembali lah. Ataupun kita minta pengembalian yang baik kepada Allah. Kesihatan. Kalau sakit. Jadi kalau kita sakit pun sebut tu juga. Barang Tapi kita hilang pun. takut nak kata sakit tu. Orang kata kita nak cakap dia mati. Kalau orang cakap, orang kata kita, dia belum nak mati lah. Aku belum nak mati. Kenapa engkau dah cakap? Jadi culture kita salah kan? Jadi kita dah belajar, kita kena bantulah supaya dia jelas. Oh, maksud dia gini. Kalau barang hilang pun cakap gitu kan. Doa dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Sebab kita sesat pun dekat innalillahi wa inna ilaihi. sebab apa? Kita ni tahu benda ni semua Allah punya. Apa pun Allah yang tetapkan untuk kita. Pada Allah kita akan kembali. Kalau memang kita punya, dia akan kembalilah pada kita. Kalau bukan kita punya, kita berlapang dada. Jadi hati kita tu tak sakit. InsyaAllah. Ayat 47. Sambung. Kak Sal cuba. Okey, cuba Kak Sal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Terjemahkan. Wahai anak-anak cucu keturunan Israel. Ingatlah oleh kamu akan nikmat daripadaku yang telah memberi nikmat akan engkau. An'am tu memberikan nikmat oleh aku. Telah beri nikmat aku atas kamu. Ya. Dan ani sesungguhnya aku. Bahawasanya. Ani. Bahawasanya aku. Inna sesungguhnya. Okey. Telah melebihkan oleh aku akan kamu. Ya. Atas alamin, sekalian alam. Sekalian alam, betul. Alhamdulillah. Jadi, wahai Bani Israel, ingatlah oleh kamu akan nikmat daripadaku yang telah memberi nikmat oleh aku atas kamu. Dan bahawasanya aku telah melebihkan oleh aku akan kamu atas sekalian alam. Perasan tak ni yang saya kata tu? Kalau Anna, biasanya dia duduk dalam tengah-tengah ayat tu. Kalau Inna, dia duduk depan. Ni, permulaan ayat. Tu beza dia. Inna kat depan. Kalau Anna duduk tengah-tengah. Ni ayat ni. Sebaiknya macam kalau kita baca kan, kita pun tak berhenti sebelum tu. Anna ni. Sebaiknya. Okey, sambung ayat 48. Apa nak cuba? Siapa lagi? Mikrofon dekat Datin Sri. Datin Sri nak cuba.
Baca dulu. Apa dia? Siapa ada kat online nak cuba? Puan Khairiatun tak nak? Datin Sri suruh. Okey, tak nak. Nuraini. Baca Boleh dia baca, baca. tapi nak terjemah tu tak Tak apa. confident lah. Okey, baca je. Baca je, tak apa. Nak terjemah tu saya bimbing insya-Allah. Ni ayat last Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Baik. Okey, cuba terjemah sikit-sikit. Wah. Yang mana tahu sebut, tak tahu tak apa, teacher ada. Dan Ittaqu. Takutlah. Dia fi'il amar, jadi kita tambah takutlah oleh kamu. Yauman. Yaum satu hari. Akan satu hari. Betul. Akan suatu hari. La nafiyah. Nafiyah tidak. Tidak. Tajzi. Dah ada jawapan kat situ. Tidak, dia membalas. Jadi ada isim yang baris dhamma selepas fi'il, makna kita tambah oleh. Oleh nafsu apa? Satu diri. Satu diri. An daripada nafsin. Sama juga. Satu diri yang lain. Ya, suatu diri yang lain. Ada pula tambah yang lain. Betul ke teacher? Betul. Sebab dia bagi maksud tu yang itulah yang kena dia kan. Yang memang tepatlah satu diri. Tapi katalah kita tak nampak yang lain tu. Kata satu diri je pun betul juga. Tidak ia membalas oleh suatu diri daripada suatu diri. Tapi sebenarnya maksud dia suatu diri yang lain lah. Syai'an. Akan. Sesuatu. Akan sesuatu. Tak, saya cakap akan sebab dia maf'ul mutlak. Sesuatu pun. Boleh nak tambah. Dia tak balik ke? Dia maf'ul apa teacher? Maf'ul mutlak. Balik kampung tak kan? Dan apa yang cakap tu nak jawab ke bukan Dah maaf saya tanya. Tak ada Okey. Okey. Siapa sekarang Puan Khairiatun masih lagi ni Cuba. Wah. Dan tidak. Dan tidak yuqbalu. Ia. Yuqbalu ia diterima. Ni perkataan ni kabul. Selalu kita juga guna ni. Kabul, makbul. Tapi dia kata dasar yang sama. Maksud dia apa? Diterima. Jadi kalau makbul tu diterima. Yang diterima. Yuqbalu dia fi'il. Ia diterima. Min. Daripada. Hanya. Syafa'atun. Syafaat. Pertolongan pun boleh. Kalau kita kata syafaat boleh, pertolongan pun boleh juga. Pertolongan, suatu pertolongan. Suatu syafaat, suatu pertolongan. Dan la tidak yu'khazu ia diambil. Yu'khadhu ia diambil minha sama tadi daripada tebusan. Adlun suatu tebusan. Tebusan. Dan tidak mereka yunsaruna. Mereka ditolong. Mereka ditolong.
Okey je. Kalau tak tahu tak apa. Kita buat latihan sama-sama. Jadi yang mana kita tahu tu kita mesti dah macam kena cuba, kena sebut. Kita dah tahu wala semua tu insya-Allah. Baik, sekali Nak lagi tanya guys. satu. Silakan. Apa ni Yun Sorun tu kata dasar dia nun sorot. Nun sod ra. Ya. Dia Nasara. pertolongan kan? Ha? Maksud dia pertolongan. Maksud dia telah, kalau Nasara menolong lah, telah menolong oleh ia. Tapi kalau ni kan majhul ua. Yunsarun. Mereka ditolong. Okey. Jadi sekali lagi kita sebutkan, kita terjemahkan. Dan takutlah oleh kamu akan suatu hari tidak ia membalas oleh satu diri daripada suatu diri yang lain. Bukan akan sesuatu. Tak sesuatu pun. Dan tidak ia diterima daripadanya suatu syafaat atau suatu pertolongan, dan tidak ia diambil daripadanya satu tebusan, dan tidak mereka ditolong. Macam tu je. Habis dah cerita ni. Muka surat 7 dah habis. Muka surat 7 ni macam bagi saya lah, masa nak hafal pun dia lebih senang sebab ayat tu berulang. Lepas tu dia pendek je ayat dia. Dalam ni yang paling banyak, tak silap saya, satu muka ni ada banyak ayat. Okey. Ada soalan lagi mengenai page ni? Tak ada kot. Walaupun ayat ni banyaknya tentang wahai Bani Israel, wahai Bani Israel, kita boleh tak ambil pelajaran? Boleh. Boleh. Sepatutnya kita memang ambil pelajaran sebab historinya tu, permulaan tu semua bermula daripada sini. Maknanya Bani Israel ni Allah ceritakan, ingat engkau punya nikmat. Jadi kalau kita ni tak buat, kita macam perangai, nanti lepas ni Allah ceritakan perangai mereka ni. Kalau kita pun buat macam tu, kita pun serupalah dia ni akan jadi golongan yang dimurkai tu. Dia macam mana dia buat onar kan. Dah Allah beri dia sekalian atau kelebihan atas sekalian alam. Banyaklah kelebihan tu. Tapi macam mana di dalam surah Baqarah ni juga, muka surat yang seterusnya, macam mana dia orang ni boleh jadi macam apa, beyond belief lah dia punya engkar tu dan connivingnya mereka ini. Macam itulah. Baik, tak ada soalan lagi jadi hari ni kita habis on time lah insya-Allah. Kalau tak ada soalan. Ayat like I said lah, di page ni memang macam senang aja. Dia breezy je bagi saya. Tak breezy sangat lah. Tapi maksud dari segi konten tu bila nak terjemah agak straightforward. Betul ke? Setuju? Dah tak excited dah. Macam semua sedih je. Janganlah sedih. Panas kat luar. Ya, macam Mak Ji kata lebih senang dia rasa sebab dulu-dulu lagi susah macam kaedah tu kan. Yang melekat, ada yang susah tu melekat. Macam tu. Ada Mak Ji pernah belajar bahasa Arab yang dulu kaedah yang sebelum ni. Tapi kaedah tu susah, rasanya susah. Tapi kerana susah tu Allah beri pula melekat. Ada benda yang melekat. Bila dah ulang dah jadi senang. Betul lah. Dah nampak, makin nampak. Betul lah tu. Jadi ambillah kata-kata semangat yang diberikan oleh salah satu sahabat kita tadi kan. Kita jangan putus asa lah. Kadang-kadang kita ni perlu istiqamah je, bukan apa. Kita nak sikit je lagi. Dan kita tak akan rugi kat mana pun kalau dengan Quran ni. Sebab apa Nabi SAW bersabda tu tentang apa Allah kata nak bagi kita pahala, lepas tu bulan Ramadan pula kan. Kalau tak cerita pasal bulan Ramadan pun Quran ni Nabi kata setiap satu huruf tu digandakan 10 kebaikan, satu huruf. Dan aku tidak mengatakan satu alif lam mim tu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan. Jadi itulah dia. Kalau kita dah buat yang tadarus mengaji tu, betulkan bacaan, sekarang kita tadarus lagi untuk faham pula yang kita baca tu. Tentulah berpahala tu berganda-ganda. Pula tu kita berada dalam bulan Quran, bulan yang memang dituntut untuk kita ni mentelaah Quran ni. Semoga kalau kita mati sekarang ni kita sedang dalam
mengaji Quran ni lah. Yang tu kita harapkan itulah husnul khatimah kita. Tak ada apa lagi kan yang kita nak buat, dan supaya ni menjadi ketaatan, menambah ketaatan kita kepada Allah. Dia bukannya tak ada tujuan lain supaya kita jadi hamba yang taat, bukan yang tadi dalam ayat ni wala takunu awwala kafirin bih. Kita bukan yang bersegera kepada ingkar, tapi nak jadi bersegera kepada ketaatan. Dah tahu ayat tu, jadi apa nak buat, insya-Allah. Baiklah, kalau tak ada apa-apa soalan, kita akhiri session kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.